Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung kuliah kita tentang ajaran sesat. Ajaran sesat ini, saya ingat semua orang biasa dengar tentang satu ajaran sesat yang agak popular satu hari dulu, iaitu ajaran Ayah Pin, iaitu ajaran kerajaan langit di Terengganu. Itu salah satu contoh ajaran sesat. Kita pergi dahulu kepada definisi takrif ajaran sesat. Pertamanya, ajaran sesat ini ditakrifkan oleh Jakim sebagai satu ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam, atau bukan Islam, yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiah dan bertentangan dengan Quran Sunnah, serta bertentangan dengan mazhab yang muktabar dan bertentangan dengan mazhab akidah yang kita pegang di Malaysia, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain daripada contoh yang diberikan tadi, saya ingat pelajar mungkin pernah dengar tentang Syiah, Al-Arqam, Islam Jamaah, ajaran Azhar Wahab, ajaran-ajaran tarikat yang berbentuk falsafi dan ada unsur kebatinan padanya, Qadiani, dan ajaran aurat Islamiah dan sebagainya. Ini antara beberapa contoh ajaran sesat yang pernah muncul. Orang kata apa, kadang muncul, kadang tenggelam, muncul balik. Dan kita kena berhati-hati dengan ajaran sesat ini, kerana ya betul, mungkin kita fikir sekarang ni bahawa kita tak akan terpengaruh dengan ajaran sesat, tetapi dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita diuji dengan perasaan putus asa dengan kehidupan, dan pada waktu itu mulailah masuk bisikan syaitan, dan kita mencari-cari bagaimana nak melepaskan diri daripada masalah itu. Kadang-kadang segelintir manusia dia terjebak dalam ajaran-ajaran ini untuk, orang kata apa, untuk mencari ketenangan. Namun ketenangan yang dicari itu dia masuk pada kelompok ataupun kumpulan ajaran sesat, maka semakin sesatlah pembawaan diri dia dalam kehidupan dia. Dan antara ciri-ciri ajaran sesat, sebagaimana yang kita tahu, kita ambil contoh ajaran Ayah Pin. Kita lihat ada dakwaan-dakwaan yang tak sepatutnya berlaku. Contohnya, dia mendakwa bahawa beliau mendapat wahyu dan menubuhkan kerajaan, dan kerajaan itu merupakan kerajaan langit. Dakwaan-dakwaan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam, bahawa kita beriman bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan khataman nabiyyin, penutup segala nabi, dan nabilah yang terakhir menerima wahyu. Tetapi ada orang mendakwa yang sedemikian, maka itu adalah salah satu daripada ciri ajaran sesat. Hal ini bukan sekadar berlaku pada zaman kita, tetapi juga berlaku pada zaman Nabi, di mana ada individu-individu yang mendakwa sebagai Nabi. Contohnya Musailamah Al-Kazzab dan sebagainya. Begitu juga pada zaman ini, saya ingat satu ajaran Cikgu Kahar di Selangor yang muncul, yang dia mengaku sebagai Rasul Melayu. Namun apabila dia diambil tindakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan sebagainya, orang kata apa, dituduh di mahkamah, disabitkan kesalahan. Saya pernah tengok klip video, dia kata dia pada waktu ini, sekarang ini, dia meletakkan jawatan sebagai Rasul Melayu. Ini sebenarnya, orang kata apa, satu dakwaan-dakwaan yang karut, yang tak betul, dan kita kena tolak dakwaan-dakwaan yang seperti ini. Dan antara ciri-ciri ajaran sesat yang lain, contohnya dia budaya memuja dan mendewakan ketua kumpulan, kemudian ta'assub pada ketua, segala perintah ketua walaupun bertentangan dengan syariat wajib dipatuhi. Ini antara cirinya. Kemudian kalau tak patuh, mungkin akan ditimpa malapetaka ataupun musibah.
kemudian ketuanya mendakwa menerima wahyu dari Tuhan, mendakwa memegang kunci syurga, mendakwa menjadi nabi, zikir yang diamalkan boleh menggagalkan kiamat, mempraktiskan nikah batin dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri ajaran sesat. Dan dalam proses kita nak berhati-hati daripada tipu daya ajaran sesat ini, dalam satu kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Al-Baghdadi, beliau membawa 9 langkah 9 langkah bagaimana ajaran sesat ini dia cuba untuk menarik pengikutnya. Yang pertamanya ialah at-tafarrus, iaitu bila seseorang datang kepada kumpulan ajaran sesat itu, dia bukan terus memperkenalkan ajaran dia berhati-hati. Dia akan tafarus ni, dia menilik mangsa, sama ada mangsa ni boleh makan tak boleh makan, orang kata apa, boleh dipengaruhi ataupun tak boleh dipengaruhi. Yang keduanya, selepas daripada dia kata ini boleh ni buat masuk dalam kumpulan kita, yang keduanya Imam Baghdadi kata dia akan menggunakan kaedah at-ta'nis, iaitu beramah mesra, orang kata apa, bagi cuba memperlihatkan sikap kebaikan ketua ahli-ahli dia, beramah mesra dengan ahli baru tu kononnya. Yang ketiganya, dia akan tashkik, menimbulkan keraguan kepada syariat Islam. Contohnya dia akan tanya, kenapa solat zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, pasal apa tak sama? Kita pun tak ada jawapan kan. Bila kita tak ada jawapan tu, dia sebenarnya dia nak cuba meragukan kita. Tapi dia sebenarnya kaedah yang berikutnya, dia akan taklid, dia akan gantung jawapan. Dia kata tak boleh bagi lagi jawapan ni, sebenarnya ada jawapan dia begitu. Kemudian kita pun kadang-kadang tertanya-tanya dan kita rasa macam makin berminat nak tahu sumber-sumber daripada apa yang dibawa oleh ketua tersebut, ketua ajaran sesat tersebut. Maka dia akan mula dulu dengan ar-rabt, iaitu mengikat perjanjian. Kemudian mulalah yang ketujuh ni, yang keenam ni dia akan tadlis, iaitu pemangsa akan terus berhujah dengan dalil Quran dan hadis, tetapi dengan tafsiran yang berbeza dengan ulama muktabar ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka mengatakan bahawa yang zahir itu azab dan yang batin itu rahmat. Dia mula nak, orang kata apa, nak cuba tipu daya. Kemudian yang ketujuh dia akan at-taksis, iaitu meletakkan asas ajaran yang melenyung ke dalam fikiran mangsa. Dah sampai kepada peringkat ni, kadang-kadang mangsa tu dah, orang kata apa, dah macam percaya ataupun orang kata apa, dah semakin rapat dengan ajaran sesat. Yang ke-8nya, dia akan al-mawasik bil iman wal uhud. Pemangsa akan terus mengukuhkan kepercayaan dan keyakinan mangsa terhadap ajaran dan perjanjian yang termeterai antara mangsa dan kumpulan ajaran sesat. Dan akhirnya kaedah yang ke-9, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq itu, al-qalaq was-salakh, iaitu pada ketika ini, tahap terakhir ini, bila tahap ke-8 tadi, mangsa mula mempercayai ajaran yang dibawa itu, sedangkan ajaran itu menyeleweng daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, maka terkeluarlah dan terlucutlah daripada ajaran Islam yang sebenar. Maka masuklah mangsa itu ke dalam ajaran pemangsa, ajaran sesat itu, maka dia terkeluarlah daripada Islam kerana telah mengikuti satu ajaran yang menyeleweng. Jadi kita dalam masyarakat kita kena berhati-hati. Kalau ajaran yang dibawa itu kita nampak macam ada keraguan, cepat-cepat, orang kata apa, bertanyakan kepada pihak berkuasa agama, bagaimana ajaran ini, adakah ia sesuatu yang dibenarkan ataupun mempunyai masalah ataupun ciri ajaran sesat. Saya ingat sekadar itu untuk ajaran topik ajaran sesat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.